Assalamualaikum semua. Bertemu lagi dengan abang dalam satu lagi video pandu uji, di mana kereta yang kita nak pandu uji hari ini adalah Honda City generasi yang kelima. Tunggu apa lagi? Subscribe lah. Who alive can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I whip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bunny. Don't try study me, you cannot manage. This ain't what you want, phenomenon. Abang tahu ramai yang request. Sebenarnya selepas daripada launch itu ramai request, bang buatlah bang Honda City. Bang buatlah bang. Firstly kena beritahu korang, bukan kita tak nak buat. Tetapi sebenarnya ialah dengan sekarang ni, dengan pandemik, dengan COVID-19 dan sebagainya. So ada juga kita request dengan tim Honda. So tim Honda kata dia orang masih belum ada unit pandu uji. Jadi memandangkan aku fikir ramai yang minta tapi tak ada lagi unit pandu uji. Macam mana aku kena buat ni? So sesi meracun bermula. Dan hari ini di sebelah abang ini bukanlah unit pandu uji daripada Honda Malaysia, tetapi kita pinjam. Kita pinjam daripada salah satu budak kita yang di mana dia baru beli Honda City ini. Untuk kereta Honda dia dah ikutlah. Dia dah sama macam abang-abang lain. Maksudnya DNA dia dah ubah kepada jenis grill yang begini. Bermula dengan abang long dia Honda Accord. Lepas tu bermula dengan abang ngah dia Honda Civic. Dan seterusnya ini adalah Honda City. Ada yang kata lawa, ada yang katakan tak lawa. Apa yang boleh katakan untuk design macam ni dia dapat menarik young generation, di mana sebenarnya kereta ni adalah khas untuk mereka yang baru fresh graduate ataupun mungkin sehingga umur 40 ke 40-an dan sebagainya. So secara overall bagi abang design dia masih boleh diterima, dan bagi abang sebenarnya ini adalah lebih cantik berbanding yang sebelum ini. Yang di sebelah abang ini adalah versi V, second, yang kedua high spec lah, di mana RS masih lagi belum dijual lah untuk tempoh masa sekarang ni. Dan untuk design ni, kembali pada design, so nampak grill yang ini. Lepas tu untuk lampu menggunakan LED sepenuhnya dengan lampu nyalaan siang. Manakala untuk bahagian bawah kita boleh nampak dia punya lampu DRL dia, jenis yang bulat. Dan untuk bahagian bawah kita boleh nampak dia ada bumper hadapan. Dan sekarang kita nak cerita bahagian tepi pula. Dan sebenarnya untuk bahagian tepi, kalau mungkin ada yang tak perasan, sebenarnya untuk City generasi kelima ni dia adalah lagi panjang, lagi lebar dan lagi rendah. Dan sebenarnya untuk luar tak nampak sangat, tetapi kalau kau duduk dalam, kau akan nampak betapa panjangnya dia punya leg room dan sebagainya lah. Dan untuk tepi juga kita nampak untuk bahagian rim dia gunakan rim one tona saja. Untuk ini dia saiz 16 inci dengan tayar 185/55. Tetapi untuk varian yang bawah semua menggunakan 15 inci. Dan untuk perubahan seterusnya adalah dia punya side mirror dia. Side mirror dia dulu dekat A-pillar tau. Sekarang ni dianjakkan ke bahagian tepi pintu. Alasan ni satu, sebab untuk memberikan pandangan yang lebih luas, especially untuk blind spot monitor lah, lebih luas berbanding dengan A-pillar. Dan seterusnya kita dah nampak dia punya pemegang pintu menggunakan pemegang pintu dengan chrome. Antara perubahan yang seterusnya yang paling penting bagi abang adalah untuk Honda City ini dia turut datangkan dengan remote start, di mana kita boleh start kereta dengan menggunakan remote. Ya, di segmen ada benda ni. Tengok macam. So buat khas kaki-kaki yang katakan push up button kena tekan sekali, kena tekan 3 kali. Ni macam mana pula kau nak explain? Macam ni boleh rosak ke? Apa dah. Okey, sekarang kita cerita ruang belakang pula. Okey,
sekarang kita bercerita pasal belakang pula. Untuk belakang pun lain lah daripada berbanding dengan sebelum ini. So masih lagi menggunakan lampu 2 piece, okey? 2 pieces ini. Tetapi untuk lampu ni nampak lagi sporty kalau nak bandingkan dengan yang sebelum ini. So seterusnya masih lagi antena shark fin, dan untuk bahagian bawah ini pun lain daripada dulu. Kalau dulu kalau nampak dia ada line-line bahagian bawah ni kan, tapi sekarang ni dia very simple, straight to the point. Dia terus letak reflector dekat sini dan juga kosong dekat bahagian belakang ni. Dan untuk bahagian boot mana dia? Untuk bahagian boot, dia punya total size adalah 519 liter. Dan kalau ikutkan, saiz dia adalah lebih kecil berbanding yang sebelum ini. Dan kalau nak dibandingkan dengan pesaing yang lain, dia adalah antara yang terbesar kalau dalam sedan segmen B. Okey? Itu untuk ruang belakang. Dan sekarang kita masuk dalam, kita nak cerita ruang dalaman lah. Okey, sekarang kita cerita pasal dalam pula. So, untuk dalaman, apa boleh katakan, dalaman dia pun ada banyak perubahan yang dilakukan. Dan dari segi material yang digunakan, aku boleh katakan superb. Kenapa kata superb kan? Kita nampak build out material ni nampak memang berkualiti. Dashboard ni kita nampak dia ada 2 tone color, di mana dia ada color gelap dan juga warna cerah. Di mana warna cerah ni adalah warna putih lah. Di mana yang warna cerah ni adalah soft touch, dan mana untuk warna gelap ini adalah untuk hard. Dan untuk warna cerah ni termasuk dengan untuk bahagian tepi pintu. Dan mungkin ada yang katakan, bang, warna cerah ni cepat kotor lah. Saya tak berapa suka lah. Dan apa boleh katakan, jawapan saya adalah ya dan juga tidak. Ya sebab betul, dia mudah kotor. Dan kenapa tidak adalah, abang tanya sendiri pada owner dia. Katakan, first dia kata sebenarnya, apabila Honda buat macam ni, dia nampak lebih mewah. Yang kedua, dia kata cepat kotor tu betul. Dia kata pernah sekali tu, tangan dia kotor, tercalit dekat bahagian warna putih ni, dan ya, ada kesan. Tetapi dia kata selepas kotor tu, dia terus ambil kain dengan ada basah sikit, dia lap, terus hilang. Okay? Tak payah guna kain kayangan. Tetapi kalau nak beli kain kayangan tu, boleh beli dekat link bawah ni. Oh, sorry. Tak. Saja. Harap Nowek tengoklah. Bagi hadiah free kat aku. Okay. So, macam katakan, dia nampak premium. Tetapi, nak kata kotor kan, kita kena tengok long term lah. Ramai juga yang katakan, yang komplain, dia tak berkenan tentang aircon dia. Dia punya van aircon ni. Dia kata van aircon ni nampak buruk. First, betul. Mula-mula nampak buruk. Tetapi lama kelamaan, sebenarnya kau nampak okey, tak ada benda pun, tak buruk pun. Malahan dengan yang sekarang ni nampak macam katakan masih lagi kekal kemewahan, lagi satu kenalah dengan dashboard dia. Dan abang suka sekali adalah dia ni. Dekat bahagian tengah ni, sistem infotainment, skrin sesentuh 8 inci yang ada Android Auto dan juga Apple CarPlay. X70 benda tak ada, F50 pun tak ada. Tapi ini yang paling saya suka sekali lah. Dia ada support Apple CarPlay dan juga Android Auto. So untuk bahagian sini, aircon kita nampak kan, dia lah auto kat sini. Material digunakan pun agak bagus bagi abang. Dan seterusnya kita nampak dia ada 2 USB port dekat bahagian depan ni, dan juga dia ada 3 soket 12 box, di mana satu depan, 2 di bahagian belakang. So untuk panel meter, gabungan antara analog dan juga digital bahagian tengah, analog kiri dan juga kanan. So untuk steering, very simple, straight to the point. Ada pedal shift, ada cruise control. Tetapi seat yang ini, untuk yang spek yang ini, dia adalah fully leather, dan dia tak ada electric seat lah, dia cuma manual ya. Handbrake masih menggunakan handbrake tangan, tetapi untuk RS adalah jenis electric parking brake. So untuk bahagian belakang nampak dia ada aircon belakang, ada 2 aircon belakang, dia punya ada armrest. Okey, ada armrest, dan yang paling penting adalah yang ini, seat dia bagi abang selesa lah. Bukan aku nak puji tau, tapi betul babe. Once kau duduk, kau nampak ketebalan, nampak tu. Macam aku tekan nampak. Ketebalan itu memang tebal. Dan ni nampak pelik sikit sebab dia nampak besar, tapi selesa. That's all. Okay, so sekarang kita nak pergi ke driving experience, dan dekat driving experience abang cerita tentang engine dia sekali. So untuk yang ni dia masih lagi menggunakan engine 1.5 liter DOHC. So untuk yang ini dia adalah 121 PS dan juga 145 Nm torque. Dan nak bandingkan dengan sebelum ini, sebenarnya adalah sama dia punya kuasa. Dia punya torque adalah sama. Tetapi berbeza dia adalah dari segi RPM di torque tu. Dulu RPM torque dia, kalau tak silap abang, adalah 4,600. Tapi sekarang ni pada RPM 4,300. Maksudnya
dia punya kick stop itu adalah lebih cepat sikit lah. Dan itu untuk yang variant 3 variant abang sebut tu. So untuk variant RS, yang itu yang dikatakan Raja Torque. Segmen B 253 Nm torque. Untuk yang ini kita banding sikit dengan segmen B yang lain pesaing dia macam Almera, Mazda 2, macam Vios. Kalau nak ikutkan power dia adalah plus minus, tak banyak beza. Kalau ikutkan dari segi horsepower, dia adalah yang paling tinggi sekali. Like Vios cuma 107 PS, untuk Mazda 114 PS, manakala untuk Almera adalah 100 horsepower lebih kurang itu. So Almera 1.0 liter turbo kan. Dari segi torque pun plus minus, tak ada banyak beza. Dan untuk 0 to 100 pula adalah 10.2 second, dan top speed adalah 196 km sejam. Dari segi pemanduan dia adalah lebih solid. Sebab sebelum ni abang pernah melawat kilang Honda di Pegoh, di Melaka, di mana untuk yang ini dia ada damping, di mana dia ada foam yang dimasukkan pada bahagian tengah ni, di mana untuk legit orang kata untuk pemanduan yang lebih seronok. So untuk yang ini cuma satu je. Untuk yang ini dia masih lagi menggunakan kotak gear CVT. Okey, kotak gear CVT, dan of course kotak gear CVT memang karakter dia mengaum lah. Contoh dengar tu. So yang itu memang tak boleh elak lah. Okay? Yang itu memang tak boleh elak sebab semua CVT karakter dia memang macam tu. Memang macam tu. Yang itu memang tak boleh nak elak. Tetapi however, bagi abang okey lagi. Kuasa dia still okey. Tapi berdasarkan owner kereta yang saya tanya ni, dia katakan kereta ni rasa berat sikit. Tetapi kau boleh menggunakan pedal shift. Sebab kalau kau pandai pedal shift, kereta ni sebenarnya fun to drive. That is true. Fun to drive. Itu adalah word yang paling sesuai beli. Nampak? Itu guna mode eco tau. Aku boleh tutup. Tak tutup lagi mode eco ni. Satu yang paling saya suka adalah yang ini dia ada Honda Lane Wash. Ya babe. Segmen B ada Honda Lane Wash, ada stick kamera macam ni. So, apa membezakan Honda Lane Wash ni dengan yang sebelum ini adalah Honda Lane Wash ini dia dibuat more wider. Kau bayangkan sekarang ni abang berada dekat second lane, abang boleh nampak first lane dan juga emergency lane termasuklah dekat dalam. Kita pergi dekat third lane ni tengok nampak babe. Luas gila. Bapak punya luas dia punya Honda Lane Wash ni. That's why ini abang suka. Dan seterusnya, satu perkara yang abang suka juga dengan ada insurans HIP yang diperkenalkan oleh Honda. Sebab ada banyak kelebihan, kebaikan yang ada pada HIP insurans. That's why dia suka. Tetapi untuk pasal nak tahu lebih lanjut pasal HIP insurans ni, so kau boleh tengok dekat website Honda. Yang itu abang tak nak cerita lah. Yang itu kau boleh tengok dekat Honda website. Dan secara kesimpulannya, untuk driving experience, apa boleh katakan, Honda City ni fun to drive. Dia punya cornering, dia punya handling memang sedap gila. Okay? Dari segi material yang digunakan bagi abang cukup premium. Dan bermain di kepala abang, mungkin di kepala anda semua, antara pesaing-pesaing yang lain, antara Honda City, Toyota Vios, Mazda 2 dan juga Nissan Almera kan, kau rasa mana satu yang berbaloi? Dan untuk harga kesimpulan, kita cerita kat luar lah. Okay? Jom kita pergi ke kesimpulan. Jadi sampai sini saja video kita pada kali ini, dan abang harap apa yang penjelasan abang berikan dapat menjawablah segala persoalan anda semua. Dan secara kesimpulannya, kalau kau bertanya pada aku, adakah saya akan beli kereta ni atau tidak? Jawapan saya, ya. Kalau nak tahu kenapa saya kata ya, kau kena tengok video ni sekali lagi. Jadi kau akan faham apa maksud abang. Dan untuk harga, harga dia bermula daripada 74,000 sehingga 86,000. Sehingga tarikh kita syuting pada hari ini, untuk harga RS masih lagi belum dikeluarkan. Tetapi kalau dah keluar, ini harga dia. Belum keluar dah. Jadi sampai sini saja video kita pada kali ini. Macam biasa, jika ada sebarang soalan, cadangan, pandangan ataupun nak tanya apa-apa pasal Honda City, letakkan di ruangan komen bawah. Nak tengok Compero dengan Almera? Nak? Komen juga. Kita jumpa lagi masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.